Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Habibti Fazali. Nombor matrik saya ialah 84874. Hari ini saya ingin membentangkan untuk subjek falsafah dan isu semasa. Tajuk kami ialah perkahwinan di bawah umur. Apakah itu perkahwinan di bawah umur? Perkahwinan di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Kerana perkara ini sering berlaku, khususnya tertumpu kepada golongan remaja, terutamanya remaja perempuan yang telah melanggar hak-hak mereka untuk membesar dan berkembang dengan baik. Perkahwinan di usia muda memiliki impak serius bagi remaja. Melalui pendekatan dan penelitian serta analisis data yang dapat kami kumpulkan, faktor-faktor utama adalah sosial, budaya dan ekonomi yang berperanan mendorong mereka untuk berkahwin pada usia yang muda. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Syazrul Fadil bin Asdamuddin. Tingkat nombor saya ialah 84758. Metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Antaranya ialah reka bentuk kajian, sumber kajian, instrumen kajian, pengumpulan data dan soal selidik. Borang soal selidik ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan jawapan yang berbeza-beza dan mudah dibandingkan melalui jawapan responden yang berbeza-beza. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada tiga, iaitu bahagian A, B dan akhir sekali ialah C. Kajian ini menggunakan skala pemakahan Likert 3 aras, iaitu tidak setuju iaitu 1, tidak pasti 2 dan akhir sekali setuju adalah 3. Hai, nama saya Jessie Wina, anak beliau dengan nama matrik 84140. Jadi, saya akan menerangkan kesan-kesan yang akan berlaku dalam perkahwinan bawah umur. Perkahwinan bawah umur memiliki kesan yang serius dalam komuniti. Dalam konteks falsafah kemanusiaan, hal ini melanggar hak-hak asasi individu, khususnya hak untuk perkembangan dan melindungi diri daripada risiko. Anak-anak yang terlibat dalam perkahwinan pada usia muda sering menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi mereka sepenuhnya. Mereka kurang mendapat pendidikan, peluang pekerjaan, dan kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup. Oleh kerana itu, penting bagi komuniti untuk menyedari kesan negatif perkahwinan bawah umur dan bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Nama saya Airisha Prishel dan nombor matrik saya adalah 84051. Hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah untuk memerangi isu perkahwinan bawah umur. Langkah yang pertama adalah dengan memperkasakan hak kanak-kanak dan wanita di Malaysia. Dengan menyediakan mereka peluang pendidikan yang tinggi, peluang ekonomi yang sama rata, kesedaran hak dan keyakinan diri yang tinggi, isu perkahwinan bawah umur boleh dibanteras serta mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk golongan kanak-kanak dan wanita muda di Malaysia. Langkah ini seperti satu langkah yang kecil, tetapi hasilnya bukan sahaja membawa kebaikan hanya kepada golongan kanak-kanak dan wanita muda, tetapi juga kepada satu komuniti yang menyeluruh. Yang kedua adalah dengan menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti tinggi kepada golongan muda dan wanita muda di Malaysia. Pendidikan yang baik boleh membekalkan pengetahuan, kemahiran serta keyakinan yang membolehkan mereka membuat pilihan dalam kehidupan harian dengan lebih baik. Apabila golongan muda, terutamanya wanita, mempunyai peluang pendidikan yang baik, mereka akan menjadi lebih cenderung untuk menunda perkahwinan demi mengejar tahap pendidikan yang lebih tinggi agar dapat mendapat peluang pekerjaan yang baik. Langkah yang ketiga adalah dengan memperkasakan peluang ekonomi yang baik. Ini adalah kerana perkahwinan bawah umur banyak disebabkan oleh pihak perempuan yang bergantung kepada pihak lelaki dari segi ekonomi. Dengan menyediakan golongan ini dengan latihan kemahiran, pendidikan profesional dan peluang untuk menjana pendapatan pada usia yang muda, mereka akan menjadi lebih berdikari dari segi ekonomi dan tidak bergantung kepada perkahwinan sebagai cara untuk mendapatkan sumber kewangan. Langkah yang terakhir adalah pendedahan kepada hak individu. Ini adalah penting kerana golongan kanak-kanak dan wanita muda harus menyedari bahawa perkahwinan bawah umur adalah satu pelanggaran hak. Mereka boleh didedahkan tentang hak mereka untuk mendapatkan kesihatan, pendidikan dan perlindungan daripada eksploitasi.
Kesedaran ini membolehkan mereka untuk menentang norma dan amalan tradisional yang masih membenarkan perkahwinan bawah umur. Perkahwinan bawah umur seringkali melibatkan anak-anak yang belum lagi matang secara fizikal, emosi dan juga mental. Mereka dipaksa memikul tanggungjawab dewasa seperti membesarkan keluarga yang seharusnya bukan beban yang mereka harus pikul pada usia mereka yang masih sangat muda. Sebagai masyarakat yang berfalsafahkan kemanusiaan, kita bertanggungjawab untuk bertindak bagi mengatasi isu perkahwinan bawah umur demi kesejahteraan generasi muda. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini adalah kesedaran pendidikan. Masyarakat perlu diberi kesedaran tentang kesan buruk perkahwinan di bawah umur. Program pendidikan dan pendedahan yang lebih meluas perlulah dijalankan untuk membangkitkan kesedaran dan memahamkan masyarakat mengenai hak asasi kanak-kanak dan kepentingan pendidikan. Secara umum, masyarakat dan negara-negara cenderung mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Mereka dianggap sebagai individu yang kecil dan memerlukan perlindungan khusus. Pernikahan di usia yang terlalu muda dapat memberikan kesan negatif yang serius terhadap perkembangan fizikal, emosional dan sosial mereka. Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah perkembangan fizik kanak-kanak. Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda belum matang secara fizik. Mereka juga belum siap secara biologi untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan anak. Ini berpotensi menimbulkan risiko komplikasi kesihatan yang serius bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Secara tuntasnya, perkahwinan bawah umur adalah isu yang kompleks yang melibatkan pertimbangan etika, martabat manusia dan kebahagiaan individu. Saya Andri Gimana Halim dan nombor metrik saya adalah Alfa 4000. Dan adakah anda sedar bahawa pentingnya perlindungan hak asasi manusia terhadap perkahwinan bawah umur? Bagi hak anak, perkahwinan bawah umur mengancam hak-hak anak yang belum matang fisik, emosi dan mental. Bagi pilihan individu, perkahwinan anak atau remaja yang belum dewasa seringkali dipaksa, ditekan atau tidak adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Bagi kesihatan dan kesejahteraan, perkahwinan bawah umur berdampak negatif pada kesihatan fizik dan mental anak atau remaja yang belum siap secara fizikal dan mental untuk menjalani pernikahan dan tanggungjawabnya. Seterusnya, kesedaran masyarakat terhadap perkahwinan bawah umur bergantung pada pendidikan, akses maklumat, nilai budaya dan kesedaran sosial. Kesedaran ini berbeza di masyarakat berdasarkan faktor-faktor tersebut. Saya Siti Fazirah binti Abdul Hamid, nombor metrik 85726, akan membentangkan kesedaran tentang isu perkahwinan bawah umur. Adakah anda mengenali pemerintah atau organisasi yang mengatasi masalah perkahwinan bawah umur? Seramai 37.3% menjawab ya, 25.4% menjawab tidak, dan 37.3% menjawab tidak pasti. Seterusnya, adakah anda mengetahui batas umur minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkahwinan di Malaysia? Seramai 71.2% menjawab ya, 16.9% menjawab tidak pasti dan 11.9% menjawab tidak. Seterusnya nama diberi adalah Nurul Rafina binti Suhaimi. Saya membentangkan tentang bahagian C, iaitu antara faktor persepsi dan pandangan terhadap perkahwinan bawah umur, iaitu pengaruh media sosial. Sebanyak 76.3% bersamaan dengan 45 orang responden yang menjawab skala 3, iaitu tidak bersetuju mengenai faktor perkahwinan bawah umur ini, manakala sebanyak 20.3% bersamaan dengan 12 orang responden yang menjawab skala 2, iaitu tidak pasti dengan pernyataan di atas. Akhir sekali, seramai 2 orang responden yang menjawab skala 1, iaitu bersetuju dengan pernyataan di atas. Akhir sekali, bahagian analisis data berkenaan dengan soalan adakah faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perkahwinan bawah umur. Sebanyak 33 orang responden bersamaan dengan 55.9% menjawab skala 3 yang menunjukkan bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala sebanyak 20.3% bersamaan dengan 12 orang responden yang menjawab skala 2, iaitu tidak pasti dengan pernyataan di atas. Dan akhir sekali, sebanyak 14 orang responden bersamaan dengan 23.9% yang menjawab skala 1, iaitu tidak bersetuju dengan pernyataan di atas. Hai, nama saya Ridalton Anak Fahimki, nombor metrik saya 85551. Saya akan membentangkan berkenaan dengan faktor mempengaruhi perkahwinan bawah umur. Faktor yang pertama iaitu faktor sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana tekanan dari keluarga boleh mempengaruhi perkahwinan bawah umur. Faktor yang kedua iaitu tradisi dan adat. Hal ini menekankan perkahwinan pada usia yang muda, terutamanya bagi kaum perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepercayaan atau tradisi setempat yang menganggap perkahwinan di usia muda itu merupakan tuntutan sosial dan juga satu kewajipan.
Faktor ketiga yang mempengaruhi perkahwinan bawah umur iaitu faktor ekonomi. Kebiasaannya masyarakat yang ekonominya kurang baik atau dibelenggu kemiskinan biasanya akan mengawinkan anak mereka lebih awal dengan harapan keluarga baharu dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Nama saya Clemensius 83548. Saya akan membentangkan kesimpulan. Perkawinan bawah umur adalah isu masyarakat yang membimbangkan. Perkawinan kanak-kanak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi kepada kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu, hak kepada pendidikan, kesehatan, dan diskriminasi. Perempuan yang menikah pada usia muda berisiko menghadapi masalah kesehatan seperti kesulitan kehamilan, kematian ibu, dan keguguran. Penting untuk memasukkan perkawinan kanak-kanak dengan mengutamakan pendidikan anak perempuan, memperkuat community, dan menguatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan adil. Terima kasih.